Saudari Feni. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. 弟兄姐妹们，早上好。 Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. 我们还没有读和思考神的话语之前，我们先同心祷告。 Bapa yang di surga, kami membutuhkan Engkau untuk menerangi hati dan pikiran kami. 我们在天上的父，我们需要你来照亮我们的心思意念， Supaya kami dapat memahami firman Tuhan. 好让我们可以明白你的话语， Mengerti maksud Tuhan untuk kami. 也明白你对我们的心意。 Maka kami mau menyerahkan kedua hamba-Mu yang lemah dan tidak pintar bicara ini ke dalam tangan Tuhan. 我们也将这两位仆人是有限和没有口才的仆人交在你的手中。 Mampukan mereka berdua menyampaikan pesan-Mu pada hari ini dengan jelas. 求你给他们的能力，让他们可以很清楚地传达你的话语。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab dari Galatia pasal yang kelima ayat 16 dan 17. 我们有打开我们的圣经，就是在加拉太书第5章16到17节。 Galatia pasal yang kelima ayat 16 dan 17. 加拉太书第5章16到17节。 Demikianlah firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sampai di sini. 我说：你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. 读经到此。 Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan. 挺身的话语并留在心里面，有福了。 Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹们平安。 Saya sungguh bersuka cita pada hari ini dapat berjumpa dengan saudara-saudara melalui pertukaran pengkhotbah Klasis Priangan. 接着百良恩去的这个交换讲员，我有机会向你们分享神的话语，我很高兴。 Saudara-saudara, saya membawa salam dari jemaat GKI Pekanbaru. 我从这个北干的基督教会向大家问安。 Kalau saudara berkunjung ke Pekanbaru, ingat ya, 我们的教会ya ada di sana. 如果你们去北干的话，就记得我们的教会就在那边。 Saudara, kami sangat bersuka cita menyambut kehadiran saudara-saudara sekalian. 我们很高兴可以迎接你们的到来。 Saudara, tema khotbah kita pada hari ini adalah mematahkan belenggu keegoisan. 那今天我们的主题就是指断自私的锁链。 Dan ini adalah dalam rangka tema bulanan, yaitu mengasihi di waktu yang sulit. 这个我们的大主题就是，我们可以克服一个很大的艰难。 Saudara, kita sadar bahwa sebenarnya setiap orang itu egois ya. 我们意识到每个人都是很自私，是吗？ Ibu-ibu, bapak-bapak, kita merasakan nggak kita adalah orang yang egois? 弟兄姐妹们，有没有意识到我们都是一个自私的人？ Paling tidak saya ubah naskahnya. Nah, apa namanya? Saya belakangan ini kalau naik pesawat, ya. 那如果我是上飞机， Ya, terakhir ini saya suka walaupun sudah banyak yang baris, saya selalu ke depan. 那最近呢，虽然排队了，但是我一定是在前面。 Saya nggak takut. Kalau dulu ya saya maunya cepat-cepat ya berbaris. 那以前呢，我一定是会排队的。 Tapi sekarang nggak peduli sudah sepanjang apa, saya langsung ke depan. 但是现在呢，无论有多长，我还是直接到前面了。 Dalam setahun ini ya saya
sering sekali lakukan itu, saudara. 那在这一年里，我常常这样做。 Sampai di depan, ya, saya lalu minta masuk. 那到了前面，我就要马上进去了。 Nah, pertama kali yang cek tiket itu lihat saya nggak terima gitu ya. 刚开始呢，那个检查这个机票的时候，那个人呢就不能接受了。 Ini kok ya mau di depan ya. 这个人怎么要在前面呢？怎么插队呢？ Nah, saudara-saudara, lalu saya tunjukkan KTP, saya sudah lansia. 然后我就给他看我的身份证，我已经这个年长了。 Karena sekarang hari ini saya sudah usianya 61 gitu ya. 因为今年我已经61岁了。 Dan saya bersyukur karena dia tidak melihat saya 60 tahun ya. 但是我很感谢神，因为他没有看我像60岁的人， Masih melihat saya masih muda ya, bangga sekali saya. 他以为我还年轻，所以我就很自豪了。 Tapi saya senang sekali karena di KTP itu sudah menunjukkan 60 tahun dan saya tidak perlu lagi antri gitu ya. 但是我很高兴，因为我的身份证已经写了，我已经60岁了，我不必再排队了。 Satu kali saya berjumpa dengan seorang yang tua, ya rambutnya sudah putih ya. Saya merasa dia lebih tua dari saya. 有一天，我遇到了一个比我老的人，他的头发已经白了。 Saya panggil Aceh, Aceh. Kalau di sana kan masih pakai bahasa Oking kan. Ya, Taiwa Pepe. Ya, ikut saya sama-sama ya. Kita di depan aja, gak usah ngantri. 我就叫他伯伯，你就跟我去吧，我们就不必排队了。 Aceh ini gak mau. 这位伯伯就不要了， Enggak, saya Tasuk. mau antri aja. 我还是要排队。 Saya jadi berpikir ya, 我就想， sebenarnya saya ini mau di depan ini karena egois atau karena apa ya? 我是想在前面，是因为我自私还是什么呢？ Kalau menurut ibu-ibu ya 如果 dan 据你们 bapak-bapak gitu ya, 弟兄姐 dan 妹看， saudara-saudara sekalian, saudara saya ya yang berusaha tidak ikut antri ya supaya pertama bisa masuk itu termasuk tindakan egois atau bukan? 那我不要排队，让我第一个可以进去的人，是不是一个自私的态度呢？ Wah, yang ada yang sudah iya. 有一些人说是的，是的。 Tapi kalau saya ditanya mana saya mau terima gitu ya. 但是我被问到的话，我就不能接受了。 Wah, itu Pak Armin itu kok egois ya. 哎，这个牧师是那么自私， Gak mau ikut ngantri, yang mana depan pertama yang masuk dulu gitu ya. 不要排队，还是要第一个进去的人。 Saya kan bilang, saya nggak egois loh sebenarnya. 然后我说我不自私， Karena saya mengikuti aturan. 因为我是这个坚守这个 Karena 规则。 kan diumumkan yang cacat, yang membawa anak, ya ibu hamil dan orang tua, silakan baris duluan kan begitu ya. 因为有报告说，有残废的，然后带孩子的、年长的可以先进去。 Ya saya ikut itu egois nggak? 那所以我很自私吗？ Kalau menurut bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 那按弟兄姐妹来说呢？ dari sudut ini saya egois. 那我是不是自私呢？ Sekarang nggak berani jawab. 现在就不敢回答了。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kadang-kadang keegoisan itu tidak jelas. 有时候这个自私也是很不清楚的， Karena keegoisan itu ada di dalam kita, saudara. 因为这个自私是在我们里面。 Kalau yang lain itu hanya sebuah argumentasi atau alasan untuk membenarkan diri saja. 那其他的只是一个争辩，让我们可以让我们看起来是对的。 Tapi ketika saya sebenarnya ya menggunakan segala cara supaya saya tetap ada di pertama dan saya tidak ingin ya dilewati orang lain, itu saya egois. 但是当我就用任何的方法让我可以在前面陷进去的话，那这是我的自私。 Waktu saya menempatkan
diri saya di atas orang lain, saya egois. 当我把自己放在别人之上呢，这就是自私。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau di dalam diri kita ada keegoisan, akan terlihat kemudian dari cara-cara yang walaupun mirip, halus, tapi sebenarnya dia tetap egois. 如果在我们里面有自私的话呢，虽然看不见，但是在我们的行动可以看得见的。 Kita lihat gitu ya. Ya kita sekarang sebagian mungkin sudah punya cucu. 那现在也许我们已经有孙子了。 Paling bangga dari orang tua atau dari kakek nenek itu adalah bicara cucu ya. 年长的最感到自豪就是有孙子， Tapi saya belum punya cucu. 但是我还没有孙子， Tapi oleh sebab itu saya nggak pernah bisa banggakan cucu saya. 所以我出来不能够为我孙子自豪。 Tapi kalau kita lihat mereka lagi berbicara, 但是如果我看他们在讲话的时候， yang satu mengatakan, wah saya punya cucu kayak gini loh, ya. 一个人说哦，我的孙子是这样的， Yang satu lagi gak mau kalah bilang, cucu saya lebih hebat lagi. 然后其他的说哦，我的孙子更厉害了， Wah gini, akhirnya mereka bertengkar. 然后他们就吵架了。 Saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, kenapa itu bisa terjadi? 那为什么这个事情会发生呢？ Walaupun ini kan bukan sesuatu hal yang besar ya, bukan menipu, bukan merampok gitu ya. 虽然这不是一个很大的事情，不是在强盗还， Tapi di dalam hati kita sebenarnya ada keegoisan 但是在我们里面本来是有这个自私 yang 的， membuat kita itu mengungkapkan ya sesuatu dan ingin menang sendiri gitu ya. 是我们用其他的方法来表达出来，是我们要自己赢了。 Saya ingat akong saya dan papa saya bertengkar. 我想起了我的公公和我爸爸吵架。 Dulu waktu kami pindah ke Jakarta dari Medan, 以前我从缅来搬到雅加达的时候， akong kami itu kerja di Tambun, Bekasi. 我的公公是在bekasi 卡西工作， Itu tahun 70-an, tahun 80 ya. 大概70、80年代的。 Dulu kalau mau dari Jakarta ke Bekasi masih lewat jalan kecil ya. 以前从缅来雅加达到bekasi 是要经过一个小路， Jadi waktu akong datang ke rumah mau pulang diantar sama papa. 所以当 Ya pakai mobil. 公公要回去的时候，我爸爸就送他回去。 Nah, papa saya itu dulu ya pakai mobil kecil ya. 以前我爸爸是开小车， Nah, lalu antar akong pulang, kalau jalan ke Tambun itu kan banyak truk besar. 那当送我的公公回去的时候，在路上有很多大卡车， Lalu kemudian dalam perjalanan macet begitu, papa saya bilang ya, mentang-mentang truk itu besar. 然后是因为很塞车，然后我爸爸说这个车子是很大的， Membuat macet dan kita jadi lambat. 那让这个路是很塞的，我们就很慢。 Langsung akong saya marah. 然后我公公就很生气， Apa maksudmu kamu mengatakan itu? 你这样说是什么意思呢？ Kamu sedang menyindir saya ya? 你在讽刺我吗？ Kamu bilang saya besar ya? 你说我很大， Menghambat kamu ya? Menghambat kamu. 哦，就拦住你了。 Jadi kia Bekasi, kia. Ngerti? Apa? Nah, ya. Ini kurang ajar, anak kurang ajar. 这个是没有礼貌的孩子。 Ya, bahasa Okenya Bekasi kan. Nah, saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan. 弟兄姐妹们， Wah, mereka bertengkar karena papa juga gak mau kalah kan. 他们就吵架了，是因为我爸爸也是不要输给他。 Padahal hanya bicara tentang truk. Ya. 本来是他们单单讲述是关于这个大卡车， Dan jalanan sedang macet. 然后这个路上很塞车， Papa saya hanya mengatakan apa yang terjadi. Ya. 我爸爸只是讲述了所发生的事情， Lalu terjadilah pertengkaran. 然后他们就吵架了。 Kenapa itu terjadi? 为什么会发生呢？ Sehingga pada dasarnya karena masing-masing egois. 基本上他们个人都是很自私， Dan merasa apa yang saya pikirkan itu benar. 觉得自己所想的是对的， Maka tidak heran gitu kemudian terjadilah pertengkaran.
所以不稀奇，如果他们就争吵了。 Dan seperti itulah keluarga, sering sekali begitu ya. Antara orang tua dan anak, gitu ada saudara dan saudara. 家庭当中就常常这样发生的，就是父母和孩子之间，或者弟兄姐妹之间。 Ya, kalau cerita orang lain kan nanti gosip ini ya. Tapi kalau cerita keluarga sendiri gak apa-apa. 如果讲别人就好像谣言，但是如果讲自己的家庭就是没关系的。 Generasi kami yang di atas itu jago musik semuanya. 我们的上一代是很会这个弹琴的。 Enggak tanggung-tanggung punya ya. Karena ada profesor pianonya, ada dosen piano gitu ya. 也是很棒的，是有这个弹琴教授还有讲师的。 Kalau ngumpul sama-sama selalu pasti bertengkar. 那他们是每次都会争吵， Kenapa bisa begitu ya? 为什么会这样呢？ Waktu nyanyi sama-sama langsung bagi 4 suara. 他们就分有4个音， Seolah-olah begitu harmonis. 看起来是很和谐的。 Satu kali dari Medan ke Prapat, ya ke Danau Toba. 有一天是从面兰到Danau Toba， Wah, sampai di sana langsung begitu turun yang satu bilang, saya mau pulang. Ya. 然后他们下车的时候，有一个说我要回去了， Wah, sudah ribut mereka. 他们就争吵了。 Nah saudara-saudara yang dikasih oleh, kenapa ini bisa terjadi? 那为什么这个会发生呢？ Walaupun semuanya orang Kristen, 虽然大家都是基督徒， dari kakek orang Kristen, 从公公也是基督徒， dari papa, acik dan semuanya orang Kristen. 爸爸全部都是基督徒的。 Kami keturunan ketiga orang Kristen. 我们第3代也是基督徒， Tetapi ada satu hal yang terjadi, sering sekali kita lupa bahwa kita tetap menjadi orang yang egois. 但是有一件事情我们忘记了，我们还是很自私的人。 Apa cerita saudara-saudara sekalian ya tentang hal yang mirip dengan seperti itu? 那你们的故事是跟这个故事相似的，是什么故事呢？ Saudara-saudara yang dikasih, mari kita refleksi dalam kehidupan kita. 那我们在生命中，我们有反省， Bahwa sesungguhnya kalau kita terus membiarkan keegoisan itu hadir dalam hidup kita, 那如果我们让我们的自私不断的出现在我们的生命中， maka bukan hal yang baik yang akan terjadi di dalam hubungan kita satu dengan lain. 那在我们与别人之间的关系不会发生了好的事情。 Kalau sudah demikian, apakah kita ingin terus mengalami kondisi seperti ini? 那如果这样，我们是否想要继续这样发生呢？ Masih adakah kebahagiaan, ada sukacita enggak? 那还有幸福，还有喜乐在我们的生命中吗？ Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， yang menghambat mengasihi itu sering sekali karena keegoisan. 那拦阻我们去爱，常常就是这个自私， Maka keegoisan itu harus diatasi. 所以这个自私是要克服的。 Gimana caranya? Bagaimana caranya kita mengatasi keegoisan kita? 那我们要克服这个自私，要用什么方式呢？ Seperti tema kita pada hari ini kan mematahkan belenggu keegoisan. Bagaimana caranya? 那就像今天的主题就是只断自私的锁链，那用什么方式呢？ Apakah ada latihan-latihan tertentu yang menolong kita melepaskan itu gitu ya? 是否有 Keegoisan itu. 一些的操练，让我们可以脱离这个锁链呢？ Menurut saudara-saudara, gimana caranya? 那据你们来说呢，用什么方式呢？ Oh, kita bilang ya, kita latihlah cara kita berkata-kata. 那也许我们说，我们要操练我们说话的方式。 Kita melatihlah, mungkin kita hari ini ya siapkan 5.000 ya, yang seribuan gitu ya. Ketemu pengemis bagi ya. 那我们操练一下，我们预备1000的5张，然后看乞丐的时候，我们就给他。 Kalau kita di rumah suami dan istri sering bertengkar. 如果在家里，这个丈夫和妻子常常争吵， Ayo kita sepakat yuk di dalam seminggu ini kita tidak bertengkar. Ya, Ya, kita ya. berdiam diri. Ya. 我们就说，我们这1个礼拜我们不要争吵，我们就安静吧。 Menurut saudara sekalian, apakah ini adalah cara yang efektif?
那据你们来看呢，是否这个方法是很有效的方法呢？ Apakah itu cukup untuk bisa mengubah seseorang menjadi tidak egois? 那是否这些方法足够让一个人不再自私呢？ Kalau kita memulainya dari sana, saya ingin mengatakan tidak cukup dan tidak mungkin. 那如果我们是从这一点开始的话，我说这个是不可能也不能够的， Karena keegoisan itu ada di dalam. 因为这个自私是在我们里面， Karena akunya terlalu besar. 因为自我是太大了， Yang mempengaruhi perilaku kita, perkataan kita, mempengaruhi tindakan kita. 是影响了我们的行为、我们的言语、我们的行动。 Jadi seperti kalau orang kena penyakit yang diselesaikan gejalanya bukan penyakitnya. Seperti itu loh. 如果就像一个生病的人，是克服的就是他的这个症状，而不是他的病。 Sama seperti seorang yang panas, demam, padahal sebenarnya ada infeksi. Yang diselesaikan adalah supaya turun panas saja, gitu ya. 就像一个人在发烧，本来是他有发炎了，但是医治的就是他的发烧而已。 Saudara-saudara ini kasih Tuhan, oleh sebab itu tidak selesai masalahnya. 所以他的问题就不能解决了。 Lalu bagaimana ini kita bisa ya mematahkan belenggu keegoisan itu? 那所以我们如何可以折断这个自私的锁链呢？ Nah, Paulus berkata dalam bacaan kita tadi, 那保罗在我们所读的经文就说， hiduplah oleh roh, 就是顺着圣灵而行， maka kamu akan meninggalkan kedagingan. 那你们就会离开了你们的情欲。 Ternyata bahwa untuk mengatasi ya kedagingan yang salah satu di dalamnya adalah egois, itu bukan dengan cara bertindak melakukan sesuatu. 原来我们要克服这个情欲，其中一个就是自私，不是要做任何事情。 Bukan mulai dari berusaha berhenti ya supaya saya tidak melakukan dosa gitu ya. 不是我们努力来停止，不要再犯罪了， Karena itu akan gagal. 因为这个就会失败。 Bagaimana kita bisa mengasihi dengan kasih Tuhan kepada orang lain dengan usaha kita bisa? Gak bisa. 那我们如果可以用神的爱来爱别人，是用我们的能力可以吗？是不行的。 Oleh sebab itu banyak orang gagal untuk bisa melepaskan keegoisannya. 所以呢，有很多人失败的来脱离他的自私。 Untuk mengatasinya saya teringat satu ayat ya. 要克服的这有一个经文，一节 Ayat 经文。 ini bunyinya kayak gini ya. 这节 Apa 经 ya? 文是这样说的： Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 要爱神如己。 Ayat ini bukan sedang mengajar kita untuk membenci diri. 这节经文不是在教导我们要恨自己， Ayat ini jelas ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu 这个 sendiri. 这节经文是很清楚的，是要爱人如己。 Artinya kita adalah orang yang harus mengasihi diri kan begitu ya. 这意味着我们是必须要爱自己。 Tetapi apa persoalannya? 但是问题在哪里呢？ Persoalannya adalah kita tidak bisa, kita tidak tahu ya, atau tidak mahir mengasihi orang lain. 问题是我们就不能够来爱别人。 Kita salahnya ketika kita hanya mengasihi diri dan tidak mengasihi orang lain kan 那 begitu. 如果我们只是爱自己，没有爱别人，那我们就错 Dan 了。 ayat ini sedang mengajarkan pada kita, kamu pakai cara kamu mengasihi dirimu 这节经文告诉我们，我们是用我们爱自己的方式， yang kasih yang sama itu kamu lakukan pada orang lain. 那用同样的爱，我们就为别人做的。 Itu kan artinya seperti itu. 这个意思就是这样。 Jadi sama engkau mengasihi diri, sama engkau mengasihi orang lain. 那我们爱自己的时候，我们用同样的方式来爱别人。 Itu berangkat daripada diri. Kalau hanya mengasihi diri saja itu egois. 那如果我们只是爱自己，那这就是自私。 Nah yang Tuhan inginkan adalah yuk
mengasihi diri dan jadikan itu kasihi orang lain. 那上帝想要的就是你爱自己，然后用这个爱来爱别人。 Mengasihi diri seimbang dengan mengasihi orang lain. 那爱自己和爱别人是平等的。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， itulah yang sulit sebenarnya dalam kehidupan kita untuk menjaga keseimbangan itu. 那在我们生命中，这就是很难，就是保持这个平衡就很难了。 Alkitab mengajarkan apa sebabnya kalau kita gagal karena kita berdosa, kita orang yang berdosa. 那为什么呢？是因为我们是罪人。 Dosa itu membuat kita lebih mengasihi diri daripada yang lain. 罪使我们更爱自己，比起爱别人。 Dosa itu membuat saya dan saudara-saudara itu gak bisa mengasihi Tuhan dengan tulus. 罪让我们就不能很诚信的来爱上帝。 Maka kita berhubungan dengan Tuhan, kita berhubungan dengan sesama didasarkan apa? Kepentingan kita, karena kita mengasihi diri kita jauh lebih besar daripada yang lain. 那当我们与上帝交集，与别人交集，我们就更爱我们自己，因为我们是爱自己是胜过了爱别人。 Karena terlalu melihat akunya terlalu tinggi, terlalu besar. 因为我们看我们的自我是更大的， Sehingga yang kita lihat adalah diri kita dalam berhubungan dengan orang lain dan Tuhan. 所以当我们与上帝与别人交接的时候，我们所看的就是自己。 Maka tidak heran kita makin tua, kita makin mengasihani diri kita sendiri. 所以不稀奇，如果我们越老，我们就会对自己可怜。 Anakku bohong, enggak berbakti. 我的孩子就不好， Cucuku sudah saya sayang-sayangi, sudah remaja lupa sama kita. 我的孙子我那么爱他，但是他长大以后就忘记我们的。 Sudah tua, gak berguna lagi. 老了就没有用了。 Itu pikiran apa? 这个是什么想法 Kita 呢？ sedang mengasihani diri karena kita melihat akunya terlalu besar. 这个是我们在自我可怜，因为我们的自我是太大了。 Tapi saya lihat juga ada orang tua yang berkata, 但是我看有一个这个年长的说， anakku itu jarang kunjungi saya gak apa-apa. 我的孩子很少看我没关系， Karena mereka sibuk. 因为他们很忙， Saya harus mendukung mereka. 我要支持他们， Beda ya. 不一样是吗？ Antara yang satu berkata, aduh saya sungguh kasihan sekali. Sudah tua, tidak berguna. 有一个说啊，我已经老了，已经没有用了。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Semua itu muncul daripada sebenarnya seberapa kita memandang tinggi diri kita sendiri. 这会出现是我们看我们自己有多高来 Nah 出 kalau 现的。 kita ingin sungguh-sungguh hidupnya tidak egois, gimana caranya sih? 那如果我们不要作为一个自私的人，那我们要怎样呢？ Kita sudah tahu dosa di dalam diri kita gitu ya. 我们知道我们里面的罪， Dan yang sebenarnya kita baca teks kita itu adalah kita sudah dimerdekakan dari dosa itu loh. Tapi masih egois gitu. 那本来是我们看我们的经文，我们已经从我们的这个自我是已经释放了，但是我们还是很自 Baca ayat 私。 1 aja dan sampai 15 itu bicara kamu sudah merdeka, dimerdekakan oleh Kristus ini. Tapi kamu masih apa? Kedagingan gitu ya. 那之前的经文就说我们是已经在基督里被释放了，已经自由了，但是我们还是有这个情欲， Karena kamu salah. 因为你错了。 Yang benar seperti apa? Maka di ayat 16 Paulus berkata, hiduplah oleh roh. 那正确的就是在16节，保罗说我们要顺着圣灵而行。 Hanya hidup oleh roh kita bisa mengatasi itu semua. 唯有顺着圣灵而行，我们就会克服这一点。 Bagaimana mungkin? 怎么可能呢？ Nah, dalam bagian ini kemudian ayat 18 yang tidak dibaca itu adalah hidup oleh roh artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. 那这个顺着圣灵而行，就是我们是被圣灵引导。 Ternyata kalau kita bersedia memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, 原来，当我们愿意我们的生命被圣灵引导的话， maka di ayat 22
dikatakan akan berbuah roh dalam hidup kita. 22节就是说，在我们里面会结出圣灵的果子。 Dan dikatakan ada 9 rasa roh ya, buah itu yang muncul ya. 然后圣灵的果子有9个， Orang akan merasakan kita adalah orang yang mengasihi. 他们会看我们是一个爱的人。 Yang terakhir yang ke-9, orang akan melihat dan kita sadar bahwa kita adalah orang yang bisa menguasai diri. 从最后的果子就是别人会看到我们，也会意识到我们可以节制。 Dengan kata lain, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita bergaul dengan Roh Kudus, kita dekat dengan Roh Kudus. 换句话说，如果我们被圣灵引领，我们与圣灵亲近的话， Maka yang keluar, itu pengaruh yang keluar adalah kita mampu mengasihi, kita mampu mengendalikan diri kita. 所以从我们里面所出现的，就是我们可以爱，也可以节制。 Jadi kalau kita memandang keegoisan adalah ketidakseimbangan mengasihi diri dan orang lain. 所以我们看自私，就是我们爱自己和爱别人是不平衡。 Terlalu besar kita mengasihi diri karena kita gak mampu mengimbangkan itu. Ya. 我们太多爱自己，因为我们不能把这个平衡的。 Persoalannya adalah ini, kita harus mulai dengan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. 那问题是我们是需要与上帝建立一个很好的关系， Itulah kuncinya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. 这就是关键。 Bahwa kita bersama-sama itu perlu setiap langkah itu selalu berjalan bersama dengan Tuhan. 我们需要在我们的每一步，我们是要与神同行。 Waktu muda mungkin kita sangat aktif, setelah kita berusia yang lanjut mungkin kita nggak lagi seaktif dulu. 那年轻的时候我们是很积极的，但是我们年老的时候，我们已经不像以前那么的积 Tapi 极。 harusnya hidup kita itu makin matang dan bukan makin egois. 但是我们的生活应该是更成熟，而不是更自私。 Kenapa bisa malah makin egois hidupnya? 那为什么我们的生活反而更自私呢？ Mungkin hal ini kita lalaikan. 也许这一点我们把它忽略了。 Mengizinkan Roh Kudus berpengaruh dalam hidup kita. 就允许圣灵影响着我们的生命。 Apa masalah kita? Yaitu sering sekali kita memanjakan si aku kita. 那我们的问题是什么呢？有多时候我们是放纵我们的自我， Kita suka memberi makan kepada aku itu sehingga dia menjadi gemuk. 我们就给我们的自我给他吃，所以他就变胖了。 Hari ini saya mau ngajak kita, ayo ya, jangan kasih makan si aku itu. 那所以我们不要给我们的自我吃， Kasih makanlah sesuatu yang spiritualitas, yang rohani gitu ya. 那给我们的自我是一个属灵的事。 Kasih makanlah ya dalam hubungan kita dengan Tuhan sehingga itu makin gemuk gitu ya. 那我们与上帝的关系，我们要给他这个吃呢，让这个关系就更胖了。 Hidup kita mau setua apapun dalam sejauh manapun perjalanan kita sebenarnya sedang menuju apa? Menjadi makin bisa mentaati Tuhan, bukan? 那无论我们的生活有多长，我们的目的是什么呢？是要更顺服上帝。 Tahu nggak Abraham diproses oleh Tuhan berapa tahun? 那亚伯拉罕被上帝塑造是有多年呢？ 50 tahun, saudara. 50年了。 Kita tahu dia umurnya kan 100 tahun lebih ya. 他的年龄是100多岁100 tahun baru dapat Ishak. ，100岁的时候才得到了以撒。 Lalu kemudian ketika Ishak sudah remaja, Tuhan mengatakan, berikan Ishak itu padaku dipersembahkan. 然后以撒长大以后呢，上帝要他献上这个以撒给上帝。 Wah, anak yang lahir di masa tua ya, yang dicintai itu sangat mengikat ya. 那这个在他年迈的时候所得到的孩子，那么捆绑他。 Waktu lagi begitu dekat dengan anaknya, Tuhan berkata, berikan anak itu dipersembahkan sebagai korban. 当他跟他的孩子那么接近的时候，上帝反而说要他献上他的孩子给神。 Seperti Tuhan mengatakan, ayo ya, sekarang mana yang lebih besar? Si aku ya,
akunya kamu atau akunya aku. Ya. 那好像是上帝在说，是哪一个比较大呢？是你的自我还是我呢？ Harusnya engkau melihat aku yang paling penting, bukan kamu yang penting. 应该你看我是最重要，不是你最重要。 Pada waktu itu Abraham harus melepaskan yang dicintainya dan diberikan pada Tuhan. 那时候亚伯拉罕要放弃了他所爱的，要奉献给神。 Kalau itu terjadi pada kita, bisa enggak? 那如果这个发生在我们身上，我们可以做吗？ Dia harus melepaskan si akunya 我们要放弃了我们的自我， untuk dapat memberikan. Kok dia bisa? 那要给神的。 Itu karena dia diproses selama hampir 50 tahun. 所以因为上帝塑造他大概50多年了， Dia dipanggil keluar dari asalnya pergi ke tanah Kanaan. 他是从他的这个原地被呼召到迦南地， Membawa si aku yang besar itu. 是带着他那么大的自 Maka 我。 ketika kesulitan datang, yang dipikirkan adalah keselamatan diriku. Bahkan dia melepaskan istrinya. 甚至当问题来的时候，他就所看的就是他的自我，甚至他就放弃了他的妻 Dia 子。 berkata pada istrinya, kamu kan sebenarnya adalah sepupu saya, ngaku aja sebagai adikku. Karena aku takut kalau di sana akan dibunuh. 他就跟妻子说：“你本来是我的表妹，所以要承认你是我的妹妹，因为他怕在那边是被杀害了。” Akhirnya nyaris saja istrinya diambil orang. 所以差一点，他的妻子就被别人夺取了。 Dan kejadian yang sama itu 2 kali loh. 那同样的事情发生了2次， Semua ungkapan dari keegoisan dari Abraham. 这就是亚伯拉罕自私的表达。 Tapi di tengah-tengah kejatuhan-kejatuhan yang dialaminya, 但是在他所经历的这个跌倒呢， dia menemukan Tuhan itu tetap setia dan menepati janjinya. 他还是发现神是很忠心的，也是遵守了他的应许。 Waktu dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan aku bisa dipercaya. 当他不相信神的时候，上帝就告诉他说：“我是可信的神。” Sampai dia mendapatkan Ishak. 直到他得到了以撒， Itu sebuah proses puluhan tahun lamanya. 这就是有经过几十年的过程当中， Sampai ke puncak proses itu adalah dia bisa melepaskan keegoannya untuk diberikan pada Tuhan. 直到在他的顶端，就是他可以放弃了他的自我就献给上帝了。 Kenapa kok bisa? 他为什么会这样做呢？ Kenapa? 为什么会呢？ Menurut saudara kenapa? 据你们看是为什么呢？ Kuncinya dia percaya Tuhan. 关键就是因为他相信主。 Di titik itu, kenapa dia bisa lepaskan? Karena dia mempercayai Tuhan. 在这一点，为什么他可以放弃呢？是因为他相信上帝。 Jadi hidup ini, ya, mau seberapa panjangnya, itu ada sebuah proses untuk betul-betul berpegang, mempercayai Tuhan. 那我们的生命无论有多长，这个过程就是到最后我们如何可以相信主。 Dan di puncaknya itu, Abraham menyatakan, aku betul-betul percaya. 在他的顶峰，亚伯拉罕就说：“我真正的相信主。” Jadi waktu jalan ke atas, dia berkata pada hambanya, kamu tunggu di sini. 所以去山上的时候，他就跟仆人说：“你在这里等， Saya dan anak saya akan ke atas untuk mempersembahkan korban. 我跟我的孩子有去山上有献上这个祭物， Dan kami berdua akan turun. 然后我们2个人就会下去了。” Itu yang dikatakan, padahal dia tahu dia harus mempersembahkan anaknya. 他是这样说的，本来是他知道他要献上他的孩子， Dia bisa melepaskan karena apa? Percaya. 他可以放弃是因为他相信。 Jadi kalau ditanya bagaimana saya bisa menjadi orang yang murah hati gitu ya. 所以如果我们要成为一个有慈悲的人，怎样呢？ Percayalah Tuhan. 我们要相信主， Prosesnya izinkan Tuhan proses hidup kita.
让上帝塑造我们的生命， Izinkan Tuhan membentuk kita 要允许上帝塑造我们的生命， selangkah demi selangkah sampai masa tua kita. 一步一步的直到 Sampai 我们 satu 的年 saat 老， kita berkata, Tuhan, 直到有一天我们说主啊， aku mempersembahkan semuanya pada Tuhan. 我们把一切献上给你。 Waktu itu 那时候， anak cucu kita akan merasa terberkati oleh kita. 我们的子子孙孙是因为我们会蒙福了。 Waktu itu keluarga kita, tetangga kita, orang lain melihat kita adalah melihat bagaimana Tuhan hadir melalui kita. 那时候，所有的人，无论是我们的朋友、我们的家人、邻居，都看到上帝如何莅临在我们的生命中。 Karena dia memberikan dirinya dipimpin oleh Tuhan. 因为他让自己被上帝引导。 Ayo saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 所以弟兄姐妹们， berikan diri kita dipimpin Tuhan. Amin. 让我们自己被上帝引领。 Amin, saudara. 阿门吗？ Mau nggak mulai dari saat ini kita izinkan Roh Kudus yang menuntun setiap langkah-langkah kita. 那我们是否愿意从今天起，让圣灵引领我们的每一步？ Kita berikan waktu kita bersama dengan Tuhan. 我们是献上我们的时间， Di 与 tengah 上帝在一起 kesulitan。apapun kita bawa kepada Tuhan, kita ingin sekali supaya Tuhan itu mempengaruhi kita 无论 dan 我 tingkah 们 laku kita. 面对有多么的困难，我们把这个事情交在神的手中，让上帝可以影响我们。 Dan saya percaya engkau dan saya itu akan melihat keajaiban. 那我相信这一切就会带来了 Sesuatu 这个 yang 整 tidak 体。 pernah kita pikirkan, kok sekarang saya berubah ya. 我们从来没有想到的，但是现在我怎么会改变呢？ Dari seorang yang pelit menjadi seorang yang bisa berbagi. 从一个吝啬的人，现在就可以分享的 Dari 人。 seorang yang mencintai harta dan berkata pada orang lain, harta itu hanya titipan dari Tuhan yang ingin dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. 那之前呢，我们那么的爱这个财物呢，但是现在我们可以用这个财物来荣耀上帝， Karena dalam hati kita mempercayai Tuhan. 因为在我们的心里，我们爱主， Dan 我们相信主， Dan itu yang membuat apapun yang kita jalankan itu berharga. 所以这样无论我们做任何事情，一切都是会很有价值的 Mari。saudara-saudara, kita berikan diri kita dipimpin Roh Kudus. Amin. 所以弟兄姐妹们，我们让自己被被圣灵引领，好吗？ Kalau saudara tidak amin, saya nggak selesai khotbah saudara. 如果你们没有阿门，我就不会结束的。 Mari kita masuk dalam doa. 那我们同心祷告。 Seperti firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. 主啊，就像我们所听到的话语， Kami rindu bahwa hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. 让我们的生命被圣灵引领。 Kami ingin lebih lagi dekat dengan Tuhan. 我们想要更亲近你， Dapat mendengarkan suara Tuhan. 可以听到你的声音， Dapat mendapatkan pimpinan dari Tuhan selangkah demi selangkah. 也得到你的带领，一步一步的。 Dan pengaruh daripada Roh Kudus makin besar dalam hidup kami. 而且圣灵的影响在我们生命中就越来越大， Sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kami. 好让我们在生命中可以结出圣灵的果子。 Karena dengan demikian kami tahu bagaimana mengasihi. 因此，我们知道如何可以爱别 Karena 人， dengan demikian kami tahu bagaimana bermurah hati. 我们也知道如何可以有慈悲的心， Karena dengan demikian kami tahu bagaimana menjadi seorang yang lemah lembut. 我们也知道如何可以成为一个温柔的人。 Karena itu kami juga bisa menjadi orang yang bisa menguasai diri kami. 我们也可以知道我们如何可以有节制的人， Karena itu kami dapat mengendalikan keegoisan kami ya Tuhan. 我们也可以控制我们的自私。 Inilah kerinduan kami dan tolonglah kami. 这就是我们的渴慕，求你来帮助我们。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。